Chatbox ada yang cakap belajar dekat sekolah lagi best daripada belajar online. Siapa setuju? Siapa setuju buat angkat tangan? Semua setuju, betul. Siapa yang tak suka pergi sekolah? Cikgu pun suka, walaupun cikgu ni suka marah-marah, kadang-kadang suka tegur kamu. Jadi sebenarnya Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tanpa membuang masa, cikgu persilakan Puan Sita untuk memberikan ucapan aluan sekaligus memulakan sesi pengenalan bagi sains tahun 6. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam perpaduan, salam hormat daripada saya Cikgu Sita Banura binti Muhammad Razali. Cikgu, hari ini nak ucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid tahun 6 yang dapat masuk bersama-sama saya dalam lantar Google Meet pada hari ini. Jadi, tanpa membuang masa, kita pergi pada slide seterusnya. Baik, murid-murid. Saya harap pada tahun 2021 ini murid-murid dah bersedia. Okey, cikgu ambil daripada petikan di sini. Kamu tengok, kejayaan adalah seperti rama-rama amat sukar untuk menangkap atau menarik perhatiannya. Analogi ini kita ambil, rama-rama itu umpama pelajaran, ilmu yang kamu nak gapai ataupun kejayaan yang kamu hendak capai. Tanpa kejayaan, tanpa usaha, tanpa minat, apa yang kamu nak capai memang mustahil. Tapi perkara ini tidak mustahil jika kamu mempunyai kemahiran dan minat terhadap sesuatu untuk berjaya. Jadi cikgu harap kamu gunakan analogi ini sebagai inspirasi untuk kamu untuk menggapai kejayaan walaupun kita dalam keadaan normal baru pada tahun ini, dan jangan jadikan normal ini sebagai patu penghalang untuk kamu mencapai kejayaan dalam akademik. Seterusnya, seterusnya kita akan berkenalan dulu dengan barisan guru-guru tahun 6 yang akan mengajar kamu mata pelajaran sains pada tahun ini. Jadi untuk itu saya perkenalkan diri saya, mungkin ramai dah kenal dengan saya Puan Sita Banura binti Muhammad Razali. Kamu boleh panggil saya Puan Sita atau Cikgu Sita. Untuk pengetahuan kamu, saya amat menitik beratkan tentang penghasilan kerja dan mutu kerja murid. Pastikan kamu menempati masa ketika menjawab tugasan yang kami berikan. Seterusnya harapan cikgu, kamu dapat memberi kerjasama yang baik pada cikgu pada tahun ini dan menunjukkan kesungguhan dalam pelajaran kamu. Semoga kita dapat kejayaan dalam pelajaran, khususnya mata pelajaran sains. Cikgu, serahkan seterusnya kepada rakan sekerja cikgu, Cikgu Nur Hazrin untuk pengenalan diri. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua murid-murid tahun 6 SK Session 24. Dah lama kita tak jumpa dan kali ini kita berjumpa tapi dalam medium yang berbeza lah. Okey, yang pertama kali selamat datang. Terima kasih kerana dapat hadir pada hari ini dan kita akan mulakan sesi pembelajaran walaupun tidak bersemuka secara berdepan-depan, kita bersemuka secara atas talian. Untuk makluman semua, nama cikgu adalah Encik Nur Hazrin bin Hasim, boleh panggil Cikgu Hazrin ke, Cikgu Hazrin ke, ataupun Cikgu Haze ke, Cikgu Bihiz ke, mana-manalah yang kamu rasa sopan untuk cikgu. Dan cikgu akan mengajar 3 kelas tahun ni, paling banyak, sebelum 2 kelas paling banyak. Itu cikgu akan mengajar kelas 6 bersih, 6 ikhlas dan juga 6 tekun. Macam biasalah, cikgu harap tahun ni cikgu dapat kerjasama yang sangat baik daripada semua murid-murid tahun 6, terutama untuk kekelayan cikgu ajar. Dan untuk pembelajaran cikgu sangat menekankan komitmen kamu, terutamanya dalam menjawab soalan-soalan yang ada di dalam Google Classroom. InsyaAllah cikgu akan banyak memberikan latihan ataupun assignment dalam Google Classroom dan cikgu harap semua dapat akses. Kalau tak dapat akses, nanti dekat dalam grup kelas, minta mak atau ayah kamu atau kamu sendiri minta bantuan mana-mana cikgu yang ada dekat dalam Google, dekat dalam grup untuk bantu untuk akses dalam Google Classroom. InsyaAllah tahun ni kita akan bekerjasama dengan baik. Kita saja. Terima kasih Puan Sita. Cikgu serahkan kepada Puan Sita semula. Terima kasih Cikgu Hazrin.
Seterusnya kita persilakan Cikgu Fazli untuk pengenalan diri. Silakan Cikgu Fazli. Jadi saya nak bagi tahulah, mungkin kamu boleh ikutlah apa yang Cikgu Cita tadi sampaikan, apa yang Cikgu Hazrin tadi sampaikan. Kita boleh sama-sama buat benda yang ada tu. Mungkin sekarang ni pembelajaran PDPR ni agak susah sikit kan, nak perlukan peralatan. Tapi kalau tak ada komputer, guna handphone pun boleh. Tapi yang ada handphone tu, kalau tak ada komputer, bolehlah guna handphone. Download lah Google Meet dekat Play Store. Okay. Jadi link daripada Telegram akan masuk terus dekat handphone dan awak boleh tengok melalui handphone. Okay. Okay. Kalau ada buku aktiviti tu mudahlah sikit. Kita buat Google Meet. Lepas tu awak buat dalam buku aktiviti. Jadi senanglah sikit kita nak belajar. Tapi kalau tak ada buku aktiviti ni, nanti kita tengoklah macam mana Cikgu Azrin kalau ada idea macam mana. Jadi saya harap Nam jujur bolehlah bagi komitmen untuk sama-sama lah belajar, okey? Harap dengan cara yang guna video ni awak mungkin lebih bersemangat daripada tahun-tahun lepas lah. Agak-agak Nam jujur agak boleh semangat tak guna teknologi belajar ni? Okey, ada yang mengangguk? Okey, baguslah kalau macam tu. Okey, jadi itu sajalah. Apa-apa saya akan WhatsApp lalu Telegram Nam jujur. Jemput. Silakan Cikgu Muhammad Nazri untuk pengenalan diri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid tahun 6 bagi sesi 2021, Cikgu ucapkan terima kasih kepada Puan Sita dan Cikgu Hazrin kerana untuk sesi semalam ni kita bersama-sama murid di kalangan murid tahun 6 untuk bertemu secara Google Meet. Tahniah Cikgu ucapkan hampir dalam room yang pertama ni Cikgu tengok hampir 100 orang dan room yang kedua Cikgu tengok ada dalam lebih kurang 40 orang. Jadi apa yang dikatakan oleh Cikgu Hazrin tadi iaitu kita cuba optimalkan penggunaan Google Classroom. Jadi pada tahun 2021 ni Cikgu akan mengajar bagi kelas 6 hormat. InsyaAllah 6 hormat, bahan-bahan dan sesi pengajaran Cikgu akan gunakan sepenuhnya medium Google Classroom. Cikgu berharap murid-murid dapat mengakses, sekiranya tidak dapat mengakses, murid-murid dapat berhubung secara langsung kerana Cikgu akan membantu murid-murid yang bermasalah tu hingga berjaya akses bagi Google Classroom. Kalau kamu dah berjaya akses Google Meet ni, maksudnya agak tidak sukarlah untuk kamu masuk Google Classroom sebenarnya. Cikgu berharap tahun ni kita guna medium yang ada sebaik mungkin. Okay, terima kasih Puan Sita. Terima kasih Cikgu Nazri. Baik, kita teruskan dengan slide seterusnya. Iaitu adab-adab menghadiri kelas online. Jadi, cikgu nak kamu dengar dengan teliti, adab ini diguna pakai setiap kali kita akan menghadiri kelas online. Okey, yang pertama, pakaian yang sopan. Harapnya murid-murid memastikan setiap kali kita hadir ke kelas online ini, murid memakai pakaian yang bersesuaian dan tidak mencolok mata. Selain itu, kalau murid tu bertudung, pastikan kamu bertudung dan pastikan latar belakang tu, maksudnya laluan, orang yang lalu adik kamu memakai pakaian yang bersesuaian dan sopan supaya tidak mengganggu perhatian murid-murid lain. Okey, maklum ya. Kita terus seterusnya. Seterusnya, peraturannya. Kamu hidupkan kamera, pastikan kamera dipasang. Kenapa? Untuk memastikan bahawa murid fokus menghadiri kelas
supaya murid berada bersama saya, bersama-sama guru ketika kelas online dijalankan. Itu antara peraturannya. Seterusnya, cikgu. Yang ketiga, pastikan. Yang ini yang pasti. Sebab cikgu, walaupun cikgu, admin boleh offkan mic kamu, ada di antara tangan-tangan yang membuka semula. Jadi pastikan mic sentiasa ditutup kecuali apabila cikgu minta kamu untuk bercakap. Pastikan yang itu ya. Dan keempat, seterusnya kamu ucapkanlah terima kasih sebagai penghargaan di akhir nanti. Selain itu cikgu nak tambah ada bahagian message di situ yang kamu boleh bertanyakan soalan kepada guru-guru. Pastikan kamu tak salah guna untuk chat dengan kawan. Perantai itu hanya digunakan, bahagian itu hanya digunakan untuk murid-murid berkomunikasi dengan guru. Ya, pastikan di situ ya murid-murid, jangan digunakan untuk mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang, untuk mengutuk-ungkuk kawan dan sebagainya. Harap kamu faham, ingat peraturan tersebut. Baik, kita teruskan. Baik, kita teruskan dengan isi kandungan ya murid-murid. Sebenarnya kalau kamu murid yang sangat peka, walaupun tadi ada yang tanya, cikgu perlu ke kami sediakan buku atau kertas, kalau kamu murid yang sentiasa bersedia, kamu akan bersedia sentiasa dengan pen dan catatan. Okay? Kerana mungkin ada info-info, kalau tak cikgu tak akan adakan kelas begini. Mungkin ada info-info penting yang kamu perlu catat. Okay? Berikut adalah di antara perkara-perkara yang kami akan bincangkan di sini. Antaranya ialah tentang topik pada hari ini, KPS, kemahiran saintifik, kemahiran proses sains. Buku teks, okey. Antara yang kamu perlukan pada pelajaran sains semua, tidak berperhatian, kamu perlukan buku teks. Mungkin di antara kamu dan ramai di antara kamu belum dapat lagi buku teks ya, sebab kita belum ada proses pemulangan yang akan diadakan tak lama lagi. Buku teks digital telah diedarkan dalam grup WhatsApp dan Telegram masing-masing. Jadi kalau kamu perlukan buku untuk rujukan, kamu boleh gunakan buku teks digital buat sementara waktu. Yang seterusnya, murid-murid, buku nota. Buku nota untuk tahun 6, kamu perlukan 2 buah buku nota, iaitu buku nota nombor 11, buku panjang yang hijau tu. Kamu kena ada buku nota 2 buah. Satu untuk latihan dan satu lagi satu untuk latihan dan amali dan satu lagi untuk nota, mencatat nota. Baik. Selain daripada itu, kamu juga perlu satu buku nombor 7. Buku latihan nombor 7 yang kecil, tujuannya untuk mencatat info-info, maklumat-maklumat, membuat pembetulan dalam buku tersebut. Ya, harap kamu dapat catatlah. Jangan tanya lagi. Andai kata ada buku lagi tahun 5 yang tak habis, kamu boleh sambung sahaja. Yang penting kamu perlu ada 2 buah buku nombor 11 dan 1 buah buku nombor 7. Okey, seterusnya buku aktiviti. Okey, kamu dikendaki dan digalakkan, sangat-sangat digalakkan untuk membeli buku aktiviti ataupun buku kerja, okey, di bookshop sekolah. Dan ia akan digunakan untuk ulang kaji serta menguji kepengukuhan, okey, untuk pengukuhan kamu di rumah. Itu untuk homework lah. Buku tersebut akan digunakan sebagai homework kerja rumah untuk kamu. Seterusnya, kita akan gunakan aplikasi Telegram juga WhatsApp untuk menyampaikan info-info tentang pelajaran. Dan kebanyakan guru telah ada grup Telegram untuk saya sendiri. Saya ada grup Telegram untuk menyampaikan info tentang tugasan serta menghantar hasil kerja murid di situ. Tetapi jika ada masalah dengan grup ini, kamu boleh terus pada Google Classroom. Okey, dalam Google Classroom juga akan dihantar atau ditaskan, diberikan tugasan tersebut. Tak ada masalah, kamu boleh pilih sama ada ingin guna aplikasi Telegram, WhatsApp ataupun Google Classroom. Okey. Berikut adalah konsep-konsep belajar pada tahun ini. Cikgu-cikgu akan gunakan
aplikasi-aplikasi berikut, antaranya quizzes yang akan kita buat pada hujung nanti. Pada hujung pelajaran nanti kamu akan diberi task quizzes. Seterusnya YouTube, mungkin cikgu-cikgu tak semestinya akan buat Google Classroom. Mungkin akan ada rakaman atau kamu akan diberikan dengan bahan-bahan daripada YouTube. Baik, seterusnya saya tak WhatsApp tadi saya dah sebut, dan satu lagi Google Classroom. Okey. Baik, kita teruskan Cikgu Hazrin. Seterusnya, ini yang penting. Kenapa cikgu bagi? Ini adalah topik-topik yang kamu akan pelajari pada tahun 6 ini. Okey, kebanyakannya topik-topik ini kamu belum pelajari, dan ada juga topik antaranya yang nombor unit 1 dan unit 2 kamu telah pelajari pada tahun-tahun sebelum ini. Dan untuk kemahiran yang pertama, unit yang pertama iaitu kemahiran saintifik. Dan perkara ini bukan adalah satu yang baru, kamu telah pelajari dari tahun 3. Kita akan ulang. Saya harap kamu dapat kuasai dengan cepat untuk unit 1. Okay, untuk unit 2 kita akan belajar tentang peraturan bilik sains. Unit 3, mikroorganisma. Unit 4, interaksi antara haiwan. Unit 5, pemeliharaan dan pemuliharaan. Unit 6, daya. Unit 7, kelajuan. Unit 8, pengawitan makanan. Unit 9, bahan buangan. Dan unit 10, gerhana, buruj, dan akhir sekali adalah mesin. Jadi cikgu harap kamu dapat mengulang kaji, okey, belajar topik-topik ini dengan lebih mendalam. Kenapa cikgu bagi topik-topik ini? Cikgu nak pastikan kamu sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia dengan ilmu, dengan info-info sebelum PDPC ataupun PDPR dijalankan. Okey? Untuk murid-murid, kamu yang berada di sini, saya nak ingatkan sepanjang kami melakukan PDPC atau PDPR, PBD, pentaksiran bilik darjah akan dijalankan seiring dengan PDPC tersebut. Okey? PDPR. Segala tingkah laku kamu, segala info-info yang kami perolehi daripada sasiah kamu juga akan dimasukkan ke dalam sistem merit dan sistem SSDM. SSDM ni untuk sasiah baik, bukan SSDM sasiah-sasiah yang tak baik, maksudnya kelakuan salah laku, tetapi SSDM ini untuk sasiah yang terpuji kamu. Okay, maksudnya memberi kerjasama yang baik, fokus. Sebab tu cikgu minta kamu buka kamu punya kamera supaya kami boleh membuat pemerhatian. Baik, kita teruskan Cikgu Hazrin. Okay. Okay, kita pergi pada topik yang pertama. Ini topik pertama pada tahun ini dan ia merupakan topik ulangan. Dari tahun 3 dah belajar. Mungkin secara surface, secara sekali lalu. Okey. Baik, kemahiran saintifik. Apakah kemahiran saintifik? Mungkin di antara kamu dah tahu. Okey. Kemahiran saintifik ni boleh kita bahagikan kepada 2 ya. Kemahiran proses sains atau lebih kamu kenali dengan KPS, dan kemahiran manipulatif KMS. Okey, singkatannya. Kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Kita fokus pada kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains merupakan kemahiran yang digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah secara saintifik. Kita gunakan kemahiran ini untuk menyelesaikan masalah secara saintifik tentang objek, tentang persekitaran. Kita gunakan kemahiran proses sains. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita akan alami, kita akan melalui proses ini tanpa kita sedari atau kita sedari. Okey, kita teruskan Cikgu Hazrin. Kemahiran proses sains. Seterusnya. Baik. Kemahiran proses sains. Okey, kita tahu, kemahiran proses sains mungkin tahu, mungkin yang dah lupa. Kemahiran proses sains terbahagi kepada 12. Okey, antaranya memerhati, kemahiran memerhati, kemahiran mengelas,
kemahiran mengukur menggunakan nombor, kemahiran membuat inferen, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Ada 12. Perkara ini kamu dah pelajari, kita akan belajar lagi dengan lebih mendalam, dengan lebih teratur. Okey, kita teruskan Cikgu Hazrin. Okey. Bila sebut memerhati, kemahiran yang pertama, kemahiran memerhati. Baik, bila sebut memerhati, kita akan fikir, murid-murid akan fikir, oh memerhati, kita tengok guna mata sahaja. Okey, sebenarnya bila sebut memerhati, kita akan menggunakan 5 deria kita. Ialah deria mata, kita guna mata untuk melihat, kita akan gunakan lidah untuk merasa, kita akan juga gunakan hidung untuk menghidu ataupun bau, kita akan gunakan telinga untuk mendengar, dan akhir sekali kita akan gunakan kulit untuk menyentuh. Kulit adalah antara organ manusia dalam tubuh manusia, merupakan organ yang paling besar, ya, paling luas dia. Kat sekeliling kita ni ada kulit. Jadi dia paling peka lah. Baik, contoh untuk memerhati, cikgu bagi contoh untuk memerhati. Okey, di sini diberi contoh sungai. Kamu buat pemerhatian tentang sungai. Abaikan yang tepi-tepi tu, pemerhatian tentang sungai. Apakah organ yang kamu akan guna untuk sungai kalau kamu ada di tempat tersebut? Bila kamu ada kat tempat tersebut, kamu akan tengok air ni, mungkin mata kan, gunakan deria mata. Mata untuk melihat, kamu akan tengok, oh air ni kotor. Air kotor. Lepas tu kalau air ni keruh, air ni penuh dengan sampah, itu antara pemerhatian yang kamu boleh buat. Dan kalau kamu berada di situ juga, kamu akan bau yang tidak menyenangkan. Kamu gunakan hidung, itu adalah pemerhatian menggunakan hidung. Bukan kamu letak hidung kat situ. Kamu gunakan hidung untuk pemerhatian, kamu akan bau busuk. Jadi air sungai tersebut busuk. Itu adalah pemerhatian kamu terhadap sekeliling, kepekaan kamu terhadap persekitaran. Sebab itu, bila sebut kemahiran proses sains, dia merupakan proses kita menyesuaikan diri dengan persekitaran dan membuat pemerhatian. Okey? Seterusnya Cikgu Hazrin. Maafkan saya. Baik, seterusnya mengelas. Mengenal pasti perbezaan dan objek, perbezaan dan persamaan objek, dan boleh mengenal pasti secara umum atau sesekumpulan item. Itu mengasingkan dan mengumpul objek dan memasukkan item berciri sama dalam kumpulan yang lebih kecil. Ini maksudnya kita tengok ciri-ciri sepunya. Sepunya maksudnya sama, ciri-ciri yang sama. Contohnya dalam kelas kamu. Dalam kelas kamu nak asingkan murid-murid kepada 2. Kita tengok ciri-ciri yang sama. Apa ciri-ciri sama? Mungkin kita boleh tengok dari segi jantina. Jantina, kita tengok ada murid lelaki, ada murid perempuan. Jadi kamu telah asingkan. Bila asingkan itu adalah konsep ataupun kemahiran mengelas. Okey, bercermin mata, tidak bercermin mata juga adalah konsep mengelas. Harap kamu faham ya, walaupun sekali lalu. Baik, teruskan Cikgu Hazrin. Baik, seterusnya ialah kemahiran mengukur dan menggunakan nombor, iaitu pemerhatian secara kuantitatif dan boleh mengira dan membandingkan bilangan item di dalam kumpulan yang berlainan. Penggunaan alat piawai menggunakan nombor untuk merekod fenomena. Situasi ini contohnya, cikgu bagi contoh, kamu nak ukur ketinggian kamu. Bila kamu nak ukur ketinggian, kamu gunakan pita pengukur ataupun pembaris meter. Itu konsep mengukur menggunakan nombor. Okey, faham ya murid-murid ya? Kita teruskan dengan membuat inferen. Membuat inferen merupakan kemahiran membuat kesimpulan awal untuk menerangkan peristiwa atau objek. Pengalaman lepas digunakan sebagai asas untuk membuat kesimpulan awal tersebut. Okey, inferen ni sebenarnya lebih kepada kamu memberi alasan. Okey, sebab alasan atau sebab kenapa sesuatu itu berlaku berdasarkan pemerhatian kamu tadi. Sebab itu kemahiran memerhati sangat penting. Baik, sebagai contoh, cikgu datang ke sekolah,
Mata cikgu merah. Mata cikgu merah. Kamu membuat inference. Okey, mata cikgu merah kerana apa? Kerana cikgu sakit mata. Itu adalah contoh inference. Okey. Keywords, kata kunci yang biasa digunakan untuk membuat inference adalah kerana. Selain daripada itu, kalau hari ni, ada kawan kamu namanya Amin. Amin tak pergi sekolah. Katakan tak masuk dalam Google Meet hari ni. Apa inference yang cikgu buat? Mungkin cikgu kata, Amin tidak hadir hari ni kerana dia sakit. Itu adalah inference cikgu. Dan inference ini mungkin betul dan mungkin tidak betul. Kita sekadar membuat inference. Baik, kita teruskan. Okey, kemahiran seterusnya ialah kemahiran meramal. Okey, dalam proses sains ini adalah kemahiran yang biasa ditanya pada soalan-soalan periksa ya. Ramalkan perkara ini, ramalkan perkara sesuatu yang berlaku ini. Jadi meramal merupakan pengalaman yang lalu atau data yang kita perolehi. Proses ini menentukan dan menjangkakan sesuatu peristiwa ataupun kejadian. Baik, meramal. Cikgu bagi contoh situasi meramal. Kalau kamu boleh flashback, ramai yang dah tahu, kamu mungkin ada buat ramalan secara tidak kamu sangka, secara kamu tidak sedari. Contohnya, kamu tengok cuaca mendung. Cuaca mendung, kamu ramalkan. Apa ramalan kamu? Hari akan hujan, hendak hujan. Itu antara ramalan yang kamu boleh buat. Ramalan ni tak semestinya betul. Mungkin kamu tengok mendung, kali kamu cakap hari nak hujan. Tetapi tak jadi hujan. Pun boleh berlaku. Baik, selain pada itu, contohnya kamu tanam pokok, kamu nampak pokok tu, buat pemerhatian pokok tu makin layu, kamu jangka. Disuruh kamu buat ramalan. Kamu jangka pokok itu akan mati selepas 2 minggu. Itu antara kata kunci untuk membuat ramalan. Biasanya sekiranya bukan dalam bentuk nombor, dia akan ada kata akan berlaku, akan mati, akan hujan. Begitu. Kata kuncinya ialah akan. Seterusnya berkomunikasi. Sebelum cikgu terang baca detail, cikgu nak tanya kamu. Saya tak perlu jawab ya. Saya akan terangkan. Biasanya bila sebut komunikasi, kamu akan ingat cakap secara lisan. Bila kita sebut komunikasi, kita akan fikir, cakap lah. Berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan kawan. Sebenarnya berkomunikasi tidak semestinya lisan. Berkomunikasi ini merujuk kepada menerima dan memilih. Boleh merekod maklumat, mempersembahkan maklumat atau idea dalam pelbagai bentuk. Maksudnya, kadang tu kalau sebut komunikasi, bila cikgu, kamu nampak kawan kamu kenyit mata. Dia tidak bercakap, dia menunjukkan isyarat kenyit mata. Sebenarnya, secara langsung dia berkomunikasi. Mungkin kenyit mata tu nak mengorak kamu, mungkin kenyit mata nak bagi isyarat pada kamu, jangan. Ataupun kadang tu cikgu pergi sekolah, cikgu jumpa kamu, cikgu buat muka marah. Cikgu perlu marah kamu, cikgu diam je, cikgu buat muka marah, kamu boleh nampak. Atau ibu ayah kamu tengah marah, kamu boleh nampak ekspresi muka tu memberi maklumat bahawa ayah atau ibu kamu tengah marah atau cikgu tengah marah. Itu antara komunikasi. Maksudnya komunikasi itu ialah proses kamu menerima maklumat dan kamu mentafsir maklumat tersebut. Okey? Kamu menerima maklumat. Jadi mempersembahkan maklumat dalam berbagai bentuk. Bentuk tu mungkin secara lisan, penulisan atau dalam bentuk gambar rajah atau jadual dan sebagainya. Itu komunikasi. Okey, maksudnya kamu dapat info, kamu ubah bentuk dalam pelbagai bentuk. Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Menunjukkan lokasi, arah, bentuk dan saiz sesuatu objek untuk memperihalkan lokasi dengan masa. Ini menunjukkan hubung kait antara masa dan sesuatu kejadian. Sebagai contoh, adik kamu makan aiskrim. Makan aiskrim, kamu nampak saiz je aiskrim. Adik tu kamu pegang je aiskrim tu. Dalam tempoh sejam kemudian, kamu buat pemerhatian semula, kamu tengok saiz aiskrim tu mengecil. Itu kita nak hubungkan. Kamu akan hubungkan masa. Dalam tempoh sejam, aiskrim tersebut akan mengecil. Itu adalah perkaitan antara ataupun hubungan ruang dan masa di situ.
Harap kamu faham, saiznya mengecil. Itu adalah sebagai contoh ya, untuk kemahiran menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, baik. Seterusnya ialah mentafsir maklumat, iaitu kebolehan memberi penerangan rasional tentang objek, fenomena ataupun fenomena. Boleh mengumpul pelbagai data melalui pemerhatian. Okey, sebagai contoh, kamu gunakan jadual. Okey, gunakan jadual, diberi jadual, dia tunjukkan jadual tu. Dalam jadual tu dia tunjukkan pada bulan sekarang bulan 1, bulan 1 bilangan pesakit COVID paling tinggi. Itu antara kamu mentafsir. Dia bagi jadual, kamu dapat tafsir. Kamu boleh kata, oh pada bulan 1, bulan Januari, bilangan pesakit COVID meningkat. Itu antara kemahiran mentafsir data. Daripada maklumat yang kamu baca, yang kamu perolehi, kamu boleh menukarkan kepada bentuk pemahaman kamu. Okey? Mendefinisi secara operasi. Baik. Untuk mendefinisi secara operasi, kemahiran ini memberi definisi tentang sesuatu konsep atau keadaan dengan menyatakan perkara. Boleh membuat penyataan apa yang diperhatikan. Singkatan untuk mendefinisi secara operasi biasanya digunakan DSO. Okey, dia cara untuk menjawab soalan mendefinisi secara operasi, cikgu fokus ke situ. Dia akan minta kamu untuk memberi definisi. Definisi ini istilah ataupun makna. Okey, makna sesuatu perkara secara operasi. Operasi ni merujuk kepada kemahiran kepada pemboleh ubah bergerak balas atau pemerhatian kamu, hasil pemerhatian kamu. Okey, contohnya dia bagi kamu buah, dia bagi kamu, maafkan saya, dia beri kamu magnet pelbagai saiz yang boleh ditarik boleh menarik klip kertas yang berbeza. Jadi definisi dia kata, nyatakan definisi secara operasi bagi kekuatan magnet. Jadi dia minta kekuatan magnet. Apa maksud kekuatan magnet tu? Definisi dia. Jadi kekuatan magnet ialah kebolehan magnet untuk menarik bilangan klip kertas yang paling banyak lah, macam tu. Ya? Nanti cikgu akan terangkan lebih detail lah. Kalau macam ni kamu tak berapa nak jelas, cikgu bagi secara lalu sebab perlu penerangan yang bertulis untuk kamu lebih jelas cara untuk menjawab mendefinisi secara operasi. Baik, seterusnya kita kepada mengawal pemboleh ubah. Ini soalan yang biasa ditanya dalam soalan peperiksaan atau soalan-soalan yang cikgu beri pada kamu, dan ini kamu kena master, kamu kena kuasai dengan sangat baik, kerana kalau kamu gagal untuk menguasai pemboleh ubah ini, kemahiran menjawab pemboleh ubah ini, kamu akan ada masalah untuk menjawab kebanyakan soalan berbentuk KPS. Okey. 3 pemboleh ubah yang kamu perlu tahu, iaitu pemboleh ubah bergerak balas yang kamu kenali sebagai PB, pemboleh ubah dimanipulasi yang kamu kenali sebagai PM, dan pemboleh ubah dimalakan yang kamu biasa kenali sebagai PMR. Saya harap semua selaras ya. Saya harap kamu semua familiar, kamu kenal istilah-istilah ini, singkatan-singkatan ini. Okey. Baik. Untuk pengetahuan kamu, mengawal pemboleh ubah boleh menjadi satu faktor keadaan dan hubungan yang boleh diubah untuk menghasilkan perubahan dan pemboleh ubah kedua. Baik. Kita cerita pasal pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah, kalau pemboleh ubah dimanipulasi, merupakan pemboleh ubah yang kita ubah, kita buat daripada awal-awal, dia ada penerangan. Yang apa yang diubah, perkara yang kita sengaja ubah untuk melihat kesannya ataupun eksperimen atau kajian yang kita nak buat. Perkara yang kita akan ubah di awal sesuatu eksperimen ataupun kajian. Pemboleh ubah bergerak balas, ya apalah yang kita ukur. Biasanya merujuk kepada keputusan pemerhatian kita. Okey?
Baik, dan pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah yang ditetapkan atau disamakan dalam sesuatu eksperimen. Untuk beberapa eksperimen itu kita samakan. Contohnya kita letak bilangan yeast, jumlah yeast tu sama. Itu antara pemboleh ubah dimalarkan. Baik, seterusnya pemboleh ubah ini, pemboleh ubah boleh dikenal pasti melalui graf, jadual, ayat atau gambar. Baik, untuk murid-murid, biasanya untuk murid-murid saya yang mungkin pernah belajar dengan saya, untuk graf, untuk graf kita akan ada palang begini. Nampak palang begini? Bila sebut palang begini, kita pistol. Tengok pistol. Bila pistol, di sini muncung pistol. Muncung pistol M. M. Maksudnya, ni di bahagian sini adalah PM. Yang tegak ini adalah PB. Kamu ingat pistol je. Pistol, untuk mudah, sini muncung pistol. Muncung huruf M. Mula ejaannya huruf M. Jadi muncung M, PM di sini dan sini adalah PB secara automatik. Kalau kamu tengok melalui graf, PM-nya adalah apa yang diubah. Oh, dia dah tulis. Okey, sorry. Saya pun tak apa. Dia sini kat sini ya. Kat sini PB. Untuk bahagian jadual pula, jadual ni saya kena lukis. Saya tak boleh, kita akan belajar next time lah. Saya akan lukis gambar kepala. Mungkin murid ada pernah belajar dengan saya, kita akan lukis gambar kepala orang lidi berbaring. Kepala orang lidi berbaring. Bahagian kepala itu merujuk kepada muka. Muka tu M. Muka tu M. Okey, jadi PM di atas, di sini. Boleh ya dapat gambaran? Dan yang bahagian badan tu, badan huruf B, PB. Jadi di situ, yes, Cikgu Hazrin, terima kasih. Itu muka, merujuk kepada muka dan situ adalah badan. Jadi kita nak kenal pasti senang. Okey, sini, sebelah kiri adalah PM dan sebelah kanan adalah PB. Begitu cara saya. Kalau yang menegak pula, maklumat menegak, orang lidi tu pun menegak. Orang lidi tu menegak, maksudnya orang itu di atas adalah PM dan yang bawah adalah PB. Harap kamu faham. Perkara ini kamu kena kuasai. Kalau kamu tak kuasai bahagian ini, kamu akan ada masalah untuk menjawab tujuan, kamu ada masalah untuk menjawab hipotesis yang banyak memberi markah kamu dalam kertas 2 dan juga kertas 1. Baik, seterusnya hipotesis menghasilkan satu kenyataan umum yang difikirkan benar berdasarkan inference untuk menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Baik, hipotesis biasanya ada kata kunci yang kita akan gunakan, iaitu semakin bertambah ataupun pola, semakin pola PM, semakin pola PB. Kita biasa gunakan ya. Kalau murid-murid saya, kata kunci dia, kamu kena hafal formula semakin pola tu. Bila sebut pola, sama ada meningkat ataupun menurun ataupun mendatar. Semakin meningkat pola PM, semakin meningkat ataupun menurun pola PB. Itu kamu tolong recall balik. Selain daripada itu, kita juga boleh gunakan jika maka. Jika maka juga boleh digunakan untuk menjawab hipotesis. Jangan lupalah, kita dah pernah belajar dari darjah 4. Kalau ikut kemahiran ni darjah 1 sekali lalu, tapi fokusnya darjah 4. Murid-murid saya yang saya ajar tahun 4, pastikan tahu. Buka balik nota-nota lama. Baik. Seterusnya mengeksperimen. Melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis, untuk membuat pemerhatian dan mengemukakan soalan serta membuat inference. Kemahiran ini penting ya. Kemahiran proses eksperimen, dia ada seiring dengan kemahiran-kemahiran lain. Bila kita buat eksperimen, dia adalah proses di mana kita akan merancang, menjalankan penyiasatan untuk menguji hipotesis, kumpul data dan membuat kesimpulan. Jadi selain pada kemahiran proses sains, kita ada juga kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif ini berkait dengan kemahiran proses sains. Dia akan bergerak seiring. Okey. Okey, baik.
kita adalah tamat untuk pengetahuan kamu, kita tamat untuk tajuk kemahiran proses sains. Selain daripada tugasan ini, seterusnya adalah tugasan yang akan kamu buat selepas ini. Okay. Dengar betul-betul, terutama kelas 6 amanah dan 6 cergas yang saya ajar. Okey, saya baru kenalkan, saya akan ajar kelas 6 amanah dan 6 cergas. Tolong ambil perhatian. Mungkin cikgu lain akan teruskan dengan quizzes, tapi saya ada tambahan untuk anda. Sebab saya bercakap, saya jadi speaker hari ini, saya pasti apa yang saya telah sampaikan, dengar. Selain daripada membuat quizzes yang telah ditugaskan, okey, kamu juga murid 6 amanah dan 6 cergas. Kamu juga dikehendaki untuk membuat nota tentang kemahiran proses sains. Okey, saya mahu kamu untuk membuat peta buih. Peta buih. Saya pasti kalau murid dah biasa belajar di sekolah, cikgu-cikgu terutama yang saya ajar, kamu memang kenal sangat dengan peta buih. Jadi, saya mahu kamu buat nota tentang kemahiran proses sains ini dalam bentuk peta buih dalam buku latihan kamu. Andai kata kamu masih belum beli buku, pastikan kamu tulis dalam kertas kajang, tuliskan tarikh, tuliskan hari, tuliskan tajuk dan tampal dalam buku apabila kamu dah beli kelak. Sebab saya akan semak selepas kita berjumpa lepas PKP, insyaAllah. Okay, dalam PDPC bersemuka nanti. Pastikan segala apa yang saya beri, kamu buat. Tugasan untuk semua, quizzes, kamu boleh hantar ke dalam GCR, Google Classroom. Ataupun siapa yang ada masalah untuk mengakses Google Classroom, kamu boleh juga menghantar snap gambar, foto ke dalam grup Telegram. Faham? Ada 2 tugasan di hari ini. 1, buat nota. Buat nota tentang kemahiran proses sains. Okey? Dalam bentuk peta buih. Yang kedua, quizzes. Jawab quizzes, snap gambar, send evidence ke dalam Google Classroom ataupun Telegram. Harap maklum. Baik. Seterusnya, terima kasih cikgu nak ucapkan atas kerjasama semua murid-murid kerana mendengar dan memberi fokus yang baik sepanjang kita ber-PDPR online Google Meet. Okey, seterusnya cikgu serahkan pada cikgu Hazrin untuk arahan seterusnya. Terima kasih. Okey, kita buka sikitlah masa sekarang pukul 10.06. Kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan, kita buka. Bila lagi apa ni akan ada macam video ni lagi? Okey, ada pertanyaan daripada Zulfa. Dia tanya bila ada lagi Google Meet. Okey, untuk pengetahuan semua, Google Meet ni kita akan adakan bukan selalulah. Mungkin akan ada tapi bukan selalu. Bergantung kepada kelapangan. Mungkin kalau tak ada dalam Google Meet, kami akan bagi dalam bentuk rakaman. Okay, Google Meet ni bukan senang nak handle. Lagi sekarang ni melibatkan semua tahun 6. Okay? Okay, saya nak respon sikit Cikgu Hazrin. Ya, boleh. Sila. Okay, kepada murid-murid kelas saya terutamanya, kalau next time kalau saya buat Google Meet, saya nak kamu pastikan disiplin kamu. Jika kamu tidak menunjukkan disiplin yang baik, saya tak akan invite kamu untuk Google Meet. Okay? Okay, terus terang, saya perlu murid yang fokus. Kalau kamu fokus, insya-Allah kita akan buat Google Meet sekerap mungkin. InsyaAllah. Tetapi kalau kamu tidak memberikan kerjasama, saya tak akan buat Google Meet atau saya akan pilih kelas-kelas yang murid-muridnya memberi kerjasama yang baik. Itu untuk makluman semua ya. Puan Sita, sebenarnya apa yang kita buat dekat dalam ni, kita akan rekodkan. Bila kita dah record, insya-Allah kita akan publish dekat dalam YouTube. Okey? Jadi nanti siapa-siapa yang ada kelapangan, cikgu bagi link YouTube tu, boleh tengok YouTube tu, boleh tengok ulang-ulang kali. Sebab untuk Google Meet, cikgu tak pasti ke fokusan kamu sampai tahap mana. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kalau ada, boleh on mic.
Adib nak Saya tanya soal. Adib. Yes. Ada yang tanya. Adib Izzuddin tanya ni. Apa cikgu punya YouTube? Nanti cikgu share lah. Teacher, Okey. Apa dia soalan? nak tanya kalau kan nak buat bertebuih tu nak kena buat dalam buku panjang ke buku pun boleh? Iaitu untuk Puan Sita rasanya dekat dalam buku-buku panjang. Bila buku panjang dia punya tu lebih lah. Dia punya ruang tu lebih, betul. Rasanya Puan Sita kalau kita nak sabut buku dalam apa boleh kan? Boleh. Tapi pastikan buku tu dalam kondisi yang elok. Ya. Tak kisah cikgu, tak kisah kamu nak gunakan tahun lepas sebab masih banyak yang belum digunakan, tetapi pastikan keadaan buku itu masih elok. Kamu balut elok-elok, kemah-kemah dengan plastik, insya-Allah saya terima. Okey? Ada yang tanya nak guna buku biru boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Jadi buku panjang tak ada masalah. Apa lagi soalan? Ya, betul. Ya, siapa ya? Siapa yang tanya? Dalam satu lagi apa dia? Ni yang tanya Darwish untuk kelas cikgu ajar B, kelas bersih, kelas ikhlas dengan kelas tekun. Untuk cikgu belum ada lagi kelas pertebuih tu. Kemudian kot. Yang penting kamu kena jawab soalan dekat dalam quizzes. Quizzes ada cikgu bagi link, cikgu dah bagi link dekat dalam tu ada soalan, boleh cuba jawab banyak-banyak kali. Untuk makluman semua, quizzes tu kita akan assign pada kamu selama sampai hari Jumaat nanti. Sampai hari Jumaat boleh jawab boleh jawab banyak-banyak kali. Dan markah juga kami ambil dari situ lah. Boleh cuba jawab banyak-banyak. Dah jawab, salah, boleh try lagi banyak-banyak kali. Okey. Boleh saya respon ada soalan tadi, kalau tak ada buku panjang macam mana? Okey, kalau ada yang tak ada buku panjang, guna kertas kajang boleh tampal. Faham ya? Tulis dalam kertas, apa-apa kertas yang elok, tampal dalam buku kemudian bila. Tadi saya dah terangkan sebenarnya ni. Ada yang nak tanya cikgu punya channel kan? Cikgu baru buat, dah lama buat tapi baru ni yang kita letakkan lesson-lesson. Nanti cari dekat YouTube tu, cari channel ni cikgu bagi link. Cikgu bagi link dekat dalam cikgu bagi link sekejap dekat dalam komen. Nanti cek cikgu bagi link. Kalau nak pastikan kamu kekal dekat dalam notification kamu, boleh subscribe lah. Dia sebenarnya dekat dalam channel ni ada banyak-banyak benda. Nanti bolehlah kamu cek sendirilah kemudianlah cikgu bagi link tu jangan kalau tak nak ketinggalan boleh subscribe lah, tak ada paksaan. Okey, cikgu dah bagi link tu. Boleh cek dekat komen Okey, ada last soalan ni, rasanya soalan Nabi Ibrahim ni, dia rajin menanya. Okey, untuk semua dah ada dalam grup dalam kelas yang tahun lepas kan? Betul, grup dalam Google Classroom kelas tahun lepas. Dia Ibrahim tanya macam mana nak buang kelas dulu. Tak payah buang Ibrahim, biar je. Dekat dalam tu semua bukti ada. Cikgu pun tak buang kelas tu, biar je. Kamu join je kelas sebab dekat dalam tajuk Google Classroom kamu tu, kelas yang kamu ada, kelas tu dia dah tulis dekat nama atas tu, nama bersih atau nama amanah 2021. Biar je. Yang lama tu biar je tak payah padam. Dia senyum je. Betul lah tu. Okey. Lambai sikit dekat grup 1. Siapa yang nampak dekat dalam gambar lambai? Okey, yang ni grup 1 ni. Ni grup 1. Grup 2 lambai. Okey.